Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Maklimah harap kamu semua berada dalam keadaan sihat. Hari ini kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran PDPR dalam mata pelajaran Sirah. Baiklah, kita masih dalam pelajaran 3 dan iaitu kelahiran yang dimuliakan. Kita akan sambung pelajaran kita dengan unit 3 iaitu tajuk Ibu Susuan. Okey murid-murid, jom kita lihat dan belajar tentang Ibu Susuan Nabi Muhammad. Baiklah murid-murid, ini adalah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, seharusnya kamu dapat menyatakan latar belakang ibu susuan Nabi Muhammad sejak kecil. Okey, jom kita teruskan pembelajaran kita. Ibu susuan. Murid-murid, ini adalah gambar dalam buku teks sirah tahun 1 kita, muka surat 26. Baiklah, mari ikut maklimah baca ya. Ikut sama-sama. Unit 3, Ibu Susuan. Unit 3, Ibu Susuan. Tahukah kawan-kawan, syarat menjadi ibu susuan ialah seorang perempuan mesti menyusukan anak tersebut sekurang-kurang 5 kali kenyang dan umur bayi itu tidak melebihi 2 tahun. Tahukah kawan-kawan, syarat menjadi ibu susuan ialah seorang perempuan mesti menyusukan anak tersebut sekurang-kurang 5 kali kenyang dan umur bayi itu tidak melebihi 2 tahun. Baiklah, untuk menjadi ibu susuan kepada seorang bayi, syarat-syarat dia adalah seorang perempuan yang mesti menyusukan anak tersebut. Sekurang-kurangnya kita susukan dia tu sebanyak 5 kali kenyang. Bila bayi tu 5 kali kenyang, maka bayi tersebut menjadi anak susuan kepada ibu susuan tersebut. Murid-murid, kita masih dalam muka surat 26 lagi. Mari kita lihat susunan ibu susuan Nabi Muhammad. Ada 3 wanita yang menyusukan Nabi Muhammad, iaitu yang pertama, ibunya Aminah binti Wahab. Yang kedua, Suaibah As-Salamiyah. Dan yang ketiga, Halimatus Sa'adiyah. Baiklah, Halimatus Sa'adiyah ini menyusukan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Baiklah, mari kita ikuti kisah ibu susuan ini. Setelah Nabi dilahirkan, ibunya Aminah telah menyusukannya selama 3 hari. Setelah Nabi dilahirkan, ibunya Aminah telah menyusukannya selama 3 hari. Selepas itu, baginda disusukan pula oleh Suaibah As-Salamiyah, iaitu hamba kepada Abu Lahab. Selepas itu, baginda disusukan pula oleh Suaibatul Salamiyah, iaitu hamba kepada Abu Lahab. Seterusnya, baginda disusukan oleh Halimatus Sa'adiyah daripada suku Sa'ad bin Bakar. Seterusnya, baginda disusukan oleh Halimatus Sa'adiyah daripada suku Sa'ad bin Bakar. Baiklah, macam maklimah cakap tadi, mula-mula selepas Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad disusukan oleh ibunya sendiri, iaitu Aminah binti Wahab. Kemudian, setelah ibu Nabi Muhammad meninggal dunia, Suaibatul As-Salamiyah pula yang menyusukan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, selepas itu, Halimatul
Halimatus Sa'adiyah pula yang menyusukan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Baiklah murid-murid, sekarang buka muka surat 27. Dalam muka surat 27 ini akan menceritakan tentang Halimatus Sa'adiyah. Baiklah, ikut maklimah baca ya. Halimatus Sa'adiyah berasal daripada keluarga yang miskin. Halimatus Sa'adiyah berasal daripada keluarga yang miskin. Begitu banyak limpahan rahmat yang berlaku kepadanya sepanjang Halimatus Sa'adiyah menjadi ibu susuan Nabi Muhammad. Begitu banyak limpahan rahmat yang berlaku kepadanya sepanjang Halimatus Sa'adiyah menjadi ibu susuan Nabi Muhammad. Okey. Halimatus Sa'adiyah ni adalah berasal daripada keluarga yang miskin. Kemudian setelah Nabi Muhammad ambil Nabi Muhammad itu untuk dijadikan anak susuannya, selepas itu banyak rezeki yang dilimpahkan kepada Halimatus Sa'adiyah. Antara contoh rezeki tersebut adalah yang pertama, hasil tenusu ternakan yang banyak. Hasil tenusu ternakan yang banyak. Okey. Maksudnya hasil susu daripada haiwan yang dipelihara oleh Halimatus Sa'adiyah bertambah banyak. Kemudian binatang ternakan yang banyak. Binatang ternakan yang banyak. Okey. Selepas itu, selepas Halimatus Sa'adiyah menyusukan Nabi Muhammad, binatang ternakan Halimatus Sa'adiyah menjadi banyak. Okey, ini adalah salah satu rezeki yang Allah bagi kepada Halimatus Sa'adiyah. Yang ketiga, tanaman yang subur. Tanaman yang subur. Okey, Halimatus Sa'adiyah ni ada juga bercucuk tanam. Jadi, tanamannya menjadi subur selepas Halimatus Sa'adiyah menyusukan Nabi Muhammad. Dan yang keempat, kebun yang mengeluarkan banyak hasil tanaman. Kebun yang mengeluarkan banyak hasil tanaman. Okey. Kebun Halimatus Sa'adiyah ni pun mengeluarkan hasil tanaman yang banyak. Okey. Seterusnya muka surat 28. Okey, ini ada satu cerita yang maklimah nak cerita kepada kamu ya. Okey, dengar dan ikut maklimah baca sekali. Pada suatu hari, Allah telah memerintahkan 2 malaikat untuk bertemu Nabi. Pada suatu hari, Allah telah memerintahkan 2 malaikat untuk bertemu Nabi. Pada waktu itu baginda baru berumur 4 tahun. Pada waktu itu baginda baru berumur 4 tahun. Malaikat telah membelah dada baginda dan membersihkan hati dengan air Zam-Zam. Malaikat telah membelah dada baginda dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Sepanjang tinggal bersama Halimatus Sa'adiyah, baginda telah menguasai ilmu bahasa Arab. Sepanjang tinggal bersama Halimatus Sa'adiyah, baginda telah menguasai ilmu bahasa Arab. Baiklah, dalam cerita ini menceritakan tentang Allah telah mengutuskan 2 malaikat untuk bertemu Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana malaikat tersebut ingin menyucikan hati Nabi Muhammad. Malaikat tersebut telah menyucikan hati Nabi Muhammad dengan menggunakan air Zam-Zam. Okey, setelah malaikat tersebut telah menyucikan hati Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah menguasai ilmu bahasa Arab sepanjang dia bertinggal bersama dengan Halimatus Sa'adiyah. Okey. Seterusnya,
Baiklah murid-murid, sekarang buka muka surat 29. Di dalam muka surat 29 ini ada menceritakan dan menyatakan tentang nama-nama yang pernah menyusukan Nabi Muhammad. Nama-nama yang pernah menyusukan Nabi Muhammad. Okey, nama yang pertama Aminah binti Wahab. Apakah hubungan Aminah binti Wahab? Hubungan Aminah binti Wahab dengan Nabi Muhammad ialah ibu kandungnya. Berapakah tempoh penjagaannya? Adalah 3 hari. Ibu Nabi Muhammad sempat menyusukan Nabi Muhammad selama 3 hari. Yang kedua, Suaibatul Salamiah. Hubungan antara Nabi Muhammad ialah ibu susuan. Tempoh penjagaan dan tempoh susuan tersebut adalah 4 bulan. Yang ketiga, Halimatus Sa'adiyah. Hubungan antara Nabi Muhammad ialah ibu susuan juga. Halimatus Sa'adiyah menyusukan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Baiklah. Murid-murid, sekarang masih lagi dalam muka surat 29 bahagian bawah. Maka cuba lihat apa seorang lelaki ini, kawan kamu ini berkata. Tahukah kawan-kawan, hubungan antara anak susuan dengan anak kandung ibu susuan adalah seperti adik-beradik. Mereka tidak boleh berkahwin sampai bila-bila. Tahukah kawan-kawan, hubungan antara anak susuan dengan anak kandung ibu susuan adalah seperti adik-beradik. Mereka tidak boleh berkahwin sampai bila-bila. Baiklah murid-murid, jika Halimatus Sa'adiyah mempunyai anak dan kemudian Halimatus Sa'adiyah menyusukan Nabi Muhammad, anak kandung Halimatus Sa'adiyah tidak boleh berkahwin dengan Nabi Muhammad. Ini kerana mereka adalah seperti adik-beradik. Ya, begitu juga dengan kamu. Jika ibu kamu mempunyai anak susuan, ibu kamu menyusukan anak orang lain, hubungan kamu dengan anak susuan tersebut adalah seperti adik-beradik. Tidak boleh berkahwin. Ya. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada hari ini telah tamat. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Murid-murid diharap menghantar kerja sekolah yang maklimah akan berikan. Kerana jika kamu hantar kerja sekolah, ia dikira sebagai kehadiran kamu menghadiri kelas maklimah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.